السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, kita sambung balik bacaan kitab kita. Kiamat sudah dekat ataupun tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah. Dan kita berhenti kepada tajuk ataupun tanda yang berikutnya, iaitu muka surat yang ke-89, tanda yang ke-6. Muka surat 89, tanda nombor 6. Kita dah habis 5 tanda kecil. Ini tanda yang ke-6. InsyaAllah kita bincang tanda yang ke-6. Surat 89. Munculnya berbagai macam fitnah. Munculnya berbagai macam fitnah. Tanda kiamat yang berikutnya iaitu munculnya berbagai macam fitnah. Dan kita akan tengok hadis Nabi SAW berkaitan dengan hal ini. Fitnah dalam bahasa Arab bermaksud ujian. Ujian. Orang Melayu kita, dia selalu gunakan fitnah ini, maksudnya menuduh sesuatu yang tidak benar terhadap seseorang. Itu juga betul. Makna itu juga betul. Sebagaimana disebut dalam hadis, Nabi bertanya tentang makna mengumpat. Nabi SAW bertanya tentang makna mengumpat. Kemudian Nabi sebut mengumpat, zikruka ma yakrah akhaka. Nabi sebut mengumpat ialah kamu menyebut sesuatu mengenai saudara kamu yang sekiranya dia dengar atau dia tahu, dia tak suka. Itu makna mengumpat. Zikruka ma yakrah akhaka. Kita bercerita tentang sesuatu yang kawan tu, kalau dia tahu apa yang kita sedang bincangkan tentang dia, dia tak suka. Sahabat bila dengar ta'rif ataupun maksud yang Nabi bagi ni, depa tanya balik. Depa tanya apa, tuan-tuan? Kalaulah benda yang dia tak suka tu, yang kami duk bercakap tentang dia itu benda betul, benda yang kami bercakap itu, benda yang kami bincangkan itu, benda yang betul-betul dia buat, benda buruk yang dia lakukan, benda yang tak elok yang ada pada dia, kalau dia dengar memang dia tak suka, tapi benda tu betul, kami tak bohong. Nabi kata, itulah apa yang disebut dengan ghibah, mengumpat.
Maknanya walaupun benda itu betul, ni betul ya ustaz, bukan bohong. Yang kami duk cakap ni betul, memang dia buat. Memang betul ya ustaz, dia ada korak belakang dia. Saya tidur satu bilik dengan dia, saya tengok. Saya tak bohong, memang besar korak tu. Yang tu nama dia mengumpat. Sebab kalau tak betul, Nabi sebut dalam hadis yang sama, itulah fitnah. Maknanya kalau kita bercakap buruk atau sesuatu, walaupun tak buruk, tetapi dia tak suka. Kalau dia tahu dia tak suka, aku pergi duk bercakap tentang hang, apa dia? Sekian. Hang suka tak? Aku tak suka. Itu mengumpat. Benda yang tak betul, kita bercakap tentang dia, itu fitnah. Dalam masyarakat Melayu, makna itu selalu digunakan untuk fitnah. Tetapi dalam Al-Quran, dalam hadis, fitnah juga bermaksud ujian, bala, musibah. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa hum la yuftanun. Daripada perkataan fitnah. Adakah manusia itu menyangka mereka hanya cukup setakat mengatakan kami beriman, mereka boleh masuk syurga, walhal Allah belum menguji mereka. Innama amwalukum wa auladukum, Quran tamu apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Quran guna fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak-anak kamu fitnah. Apa maksud dia? Ujian. Satu lagi fitnah dalam Quran bermaksud syirik. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, wal fitnatu akbaru minal qatl wal fitnatu ashaddu minal qatl. Ayat lain Allah guna akbar, ayat lain Allah guna ashad. Dan fitnah itu lebih besar dan lebih berat daripada membunuh. Ayat ini kata Al-Hafiz Ibn Kathir, dia membawa maksud syirik. Ayat yang kita duk guna, wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Bukan fitnah yang kita faham tuduh orang tak betul itu, tetapi fitnah itu kata ulama tafsir, dia bermaksud syirik. Jadi dalam hal ini, antara tanda-tanda kecil berlakunya kiamat, yang akan berlaku sebelum keluarnya kiamat, tersebar dan munculnya banyak fitnah. Maksud fitnah di sini, boleh jadi berlakunya banyak orang duk tuduh benda yang orang lain tak buat, dia kata kawan tu buat. Kan, baru ni saya dengar kawan saya, mana ni? Mana saya ni? Mana saya ni? Mana saya ni? Tak ada. Oh, ada. Dia duk kata ada Din Kalut, bandaran, kerja bandaran nama Din Kalut. Duk bercakap benda tak elok, kata saya tak pergi mengajar ni Masjid Alwi. Saya tak pergi mengajar, saya tak hobi. Saya tak hobi, malah pasal belah kangak banyak lah. Kita mengajar dia repuh kangak. Putera pun kangak. Jadi kita duk tumpu belah kangak sangat. Orang belah-belah lain duk komplain, dia kata mailah belah kami, sama belah kami pun kena juga kan. Jadi saya pun, kita berhenti satu lah, Masjid Alwi pun dekat dengan masjid. Putera dia pun boleh pergi mengaji di situ kan. Kalau dia pun nak mengaji semua, dia pun boleh pergi di situ. Dia repuh pasal kita dah buat lama dah. Lepas tu kita tukar pergi Simpang 4. Tak ada alasan apa pun kan. Bayar pun okey, on time. Bendahari dia cukup bulan dia mai bagi, tak ada masalah. Tapi ada orang buat cerita lah, kata cerita tak elok, saya pun tak dengar lagi lah.
Tapi tak ada cerita tak elok apa yang saya tak pergi mengajak. Dia pun duduk telefon 2-3 kali kita main. Tak tahu hari Rabu ni pun timai ingat insya-Allah pergi kot kan. Pergi perjelaslah sikit 2-3 benda. Tapi tak payah duduk bercakap lah. Bukan apa tak elok orang dengar kan. Orang bukan tak elok pada ustaz tu, orang tak elok pada hang. Kan? Tersilap ustaz pergi sebut nama hang. Ni orang bercakap. Hang bercakap 2-3 orang ni ustaz ni ramai ni. Depa ni pula ni semua ni berani mati ni. Kan? Kalau siapa-siapa keluar pergi tampak hang, tak kena ya. Kan? Tak payah duk bercakap lah kan. Tak elok. Benda tuduh orang benda tak buat ni, benda orang tak kata ni berat. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata setiap manusia itu apabila dia selesai daripada lintas titian sirat, manusia ni last sebelum dia masuk syurga, titian sirat. Maknanya dia lepas titian sirat tu, pintu syurga. Nak lepas tu yang susah. Dah lepas tak apa dah. Sebab titian sirat tu bawah dia apa? Neraka. Maknanya duk naik jatuh situ lah. Akhirnya kali dia naik, dia lepas. Tetapi kata Nabi, sebelum kamu masuk ke pintu syurga, Allah Ta'ala tahan sat lagi di satu tempat yang disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Qantarah. Di situ kata Nabi, setiap kambing yang tidak bertanduk akan menuntut bela kepada kambing yang bertanduk. Mereka akan mengadu kepada Allah, dia ini dulu ketika dunia Allah bagi tanduk pada dia, dia tanduk saya dan saya tak boleh balas balik sebab saya tak ada tanduk. Hari ini saya nak minta Allah Ta'ala untuk balas balik. Kita dengar macam cerita 10 budak hitam dengan kambing kan? Cerita kambing duduk bertanduk. Tapi Nabi nak habaknya, kalaulah kambing yang isunya tanduk, lawan duk tanduk, Allah Ta'ala tutup peluang dia untuk masuk syurga sehingga diselesaikan apa yang dia buat di dunia. Bagaimana pula manusia yang berkata sesuatu yang orang lain tak buat? Kita mengambil, menipu, makan, menuduh sesuatu yang orang tak buat, yang mana orang itu tak ada peluang untuk mempertahankan diri dia, tak ada peluang untuk menjawab balik apa yang dituduh. Allah Ta'ala ada isu di mahkamah dia. Dan kita sentiasa membaca ayat Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu Sa'adin Alil Hakim? Tidak ada manusia yang dengan lisan, lidah dia berkata sesuatu benda yang orang tak buat, orang tak kata. Dengan mudah dia memfitnah dan mengatakan sesuatu yang tak benar. Esok Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan di atas setiap apa yang dia kata. Dan dia tak akan boleh masuk sehingga orang yang difitnah, dituduh dan dia aniaya di dunia itu mohon maaf balik di atas apa yang dia buat. Kan? Kita untuk kata satu orang tentang orang ni cukup mudah. Kan? Kadang-kadang 3-4 patah perkataan kita menutup pintu rezeki orang. Kita cukup kata 3-4 patah ya. Kita pergi sebut tentang seseorang itu, dia ni macam ni. Akibat daripada fitnah kita menyebabkan apa yang berlaku pada hidup dia mudarat yang besar. Sebab itu sebelum berlakunya fitnah, berlakunya kiamat, munculnya berbagai fitnah. Kita tengok hari ni orang tuduh macam-macam, dengan tuduhan yang pelik-pelik yang kita tak pernah dengar. Dan manusia ini, sebab itu Nabi selalu minta kita doa Allah sebelum daripada salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat. Ini doa sebelum bagi salam. Wa min fitnatil mahya wa mamat. Aku minta berlindung daripada azab kubur. Daripada apa tuan-tuan? Daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Lepas daripada mati pun Nabi suruh kita minta berlindung. Juga boleh dimaksudkan di sini, kata penulis kita, fitnah ini bermaksud kekufuran, pembunuhan, pembakaran dan pelbagai hal yang dibenci. Maknanya ujian.
Gempa bumi, kebuluran, peperangan, pembunuhan, rogol, semua yang berlaku musibah ini termasuk daripada makna apa? Fitnah. Betul tak? Musibah, fitnah. Pembunuhan, peperangan, orang Islam disembelih, dibunuh, ditembak, dibom. Dalam negara kita berpecah belah, tuduh menuduh, kafir mengkafir, pulau memulau, gelak menggelak, hina menghina, kata mengata, londeh melondeh. Hang londeh aku londeh hang. Ini semua fitnah, ujian. Dan semakin dekat kita dengan Allah, semakin rapat kita dengan Allah, semakin besar fitnah. Saya dah tengok cerita seorang, saya nak main cerita malam ni kat tuan-tuan. Kisah satu orang, hebat dia ni, kena teruk. Saya dah tengok. Nabi mengabarkan bahawa di antara tanda-tanda hari kiamat, munculnya fitnah yang besar, yang bercampur di dalamnya kebenaran dan kebatilan. Iman menjadi goyah, sehingga seseorang itu beriman pada waktu pagi, pada waktu petangnya dia menjadi kafir. Apa dia maksud dia ni? Pagi beriman, tak dan esok petang tu juga dia kafir. Apa maksud dia? Ada tak contoh dalam hadis? Sekali kita cerita. Ada juga yang beriman pada waktu sore, waktu pagi, waktu petang, dia menjadi kafir pada waktu pagi. Setiap kali fitnah muncul, orang beriman akan berkata, inilah yang akan menghancurkan aku. Kemudian terbuka dan muncul fitnah yang lainnya. Lalu dia berkata, inilah. Fitnah itu datang menimpa manusia sampai terjadinya kiamat. Maknanya kata Nabi, fitnah tak akan berhenti sampai kiamat. Hidup kita tak akan tenang, tak akan sunyi, tak akan sepi, tak akan hilang daripada ujian. Allah sebut dalam Al-Quran, orang beriman tak akan sunyi daripada ujian. Ujian kesenangan, ujian kesusahan, ujian kaya, ujian duit banyak, ujian miskin, ujian sehat, ujian masa lapang, semua tu ujian. Kaya, senang, susah, miskin, sakit, lapang, semua itu ujian. Bagaimana kita nak berhadapan dengan ujian itu, kita nak tengok. Saat kita tengok hadis, kita tengok contoh, kita akan nampak. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, ini hadis kita yang pertama dalam buku ni. Inna baina yadayi sa'ah, di antara berlakunya kiamat. Nabi kata sebelum nak berlakunya kiamat, fitanan ka qita'il lailil muzlim, akan berlaku fitnah, yang mana fitnah itu hitam bagaikan malam yang gelap. Apa makna fitnah bagaikan malam yang gelap? Maknanya kita susah nak kenal. Berapa ramai orang yang tak tahu, kata dia itu duk kena fitnah. Dia tengah duk kena fitnah tu, dia tak sedar. Contoh, sihat. Oh, dia kata aku tak semayang pun sihat. Aku tak semayang pun padi elok. Aku tak semayang pun duit banyak. Macam mana yang apa kata semayang ni, apa ni bodoh ceramah? Apa ni perlu mana? Dia tak tahu dia sedang difitnah. Dia diuji dengan kekayaan. Sebab itu Nabi kata, orang yang kena fitnah itu, dia berada dalam malam yang gelap, dia tak perasan. Orang yang sakit, Tuhan duk uji dia, Tuhan duk fitnah dia, dia duk tak mau lagi tunduk, duk tegak lagi. Sampai bila Tuhan nak bagi kat dia fitnah sampai dia sedar? Kan? Ambuh dia mengusahakan anak siapa tu? Fitnah juga tu. Sehingga kata Nabi, yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Kata Nabi, kamu akan melihat kesan daripada fitnah yang muncul sebelum berlakunya kiamat.
akan ada lelaki yang mana pada waktu paginya dia beriman, pada waktu petangnya dia kafir. Pada waktu petang dia beriman, pada waktu paginya dia kafir. Sebab apa? Dia menjual agama dia untuk dunia. Berapa ramai tuan-tuan yang sanggup, dalam hadis yang lain Nabi kata li'aradin minad dunya, manusia yang sanggup gadai agama, tukar agama. Kenapa? Kerana nakkan habuan dunia. Berapa ramai orang yang tinggal semayang kerana ligan duit. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam hidup tuan-tuan. Berapa ramai orang yang tinggal semayang, buka aurat, buat benda yang haram, makan benda yang Tuhan larang, bohong, rasuah, tipu dan sebagainya. Kerana apa? Habuan dunia. Berapa ramai orang yang tuan-tuan tukar agama dia dengan duit. Pagi beriman, tak ada esok. Sebab itu saya nak bawa satu contoh berlaku dah. Biasa dengar tak tuan-tuan satu orang nama Bal'am bin Ba'ura. Jangan duk buah anak nama Bal'am pula. Laki-laki ni nama apa? Tuan-tuan dengar malam ni, tuan-tuan ingat sampai ke mati. Kita cerita dah dulu, tapi kalau kita tanya cerita balik tak ingat. Bal'am bin Ba'ura. Bal'am, malam ni zikir Bal'am bin Ba'ura. Bawa kita Bal'am bin Ba'ura, Bal'am bin Ba'ura, Bal'am bin Ba'ura, sampai ingat. Sebab kisah dia ini memberikan suatu iktibar yang cukup besar. Siapa dia Bal'am? Bal'am ini disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 176. Tuan-tuan bisa dengar tak ustaz-ustaz mengajak ulama diumpamakan macam anjing? Bisa dengar tak perkataan tu? Ayat surah Al-A'raf ayat 176. Allah sebut dalam Quran, tak pernah lagi dalam mana-mana ayat Allah samakan manusia dengan anjing, melainkan Allah sebut ulama. Itu dia. Sebab itu dalam surah At-Tin kita baca apa? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik kejadian. Tetapi Quran sambung ayat apa? Thumma radadnahu tetapi dia boleh jatuh ke neraka yang paling bawah. Ulama kedudukannya cukup tinggi, tetapi Allah kata dia boleh jadi sama macam anjing. Yang mana Allah sifatkan apa? Anjing ini kamu halau pun dia jelek. Quran guna perkataan yalhas. Balik buka surah Al-A'raf ayat 176. Allah kata anjing ni hampa halau pun dia jelek, hampa panggil pun dia jelek. Demikianlah ulama. Tu dia tuan-tuan. Yang sebut kata ulama anjing ni bukan Nabi, Tuhan. Tuhan kata ulama tu anjing. Ulama yang bagaimana? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia menafsirkan, tuan-tuan boleh balik buka tafsir Ibnu Kathir. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ayat surah Al-A'raf ayat 176 ini, iaitu ulama bagaikan anjing, dihalau pun jelek, dipanggil pun jelek. Ayat ini kata Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas? Sahabat yang Nabi angkat dia sebagai orang yang faqih pada makna Quran. Dia paling faham Quran. Dalam kalangan sahabat itu, orang yang paling alim tentang maksud Quran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata ayat
yang menyebut ulama seperti anjing menjelirkan lidahnya ketika dihalau atau dipanggil diturunkan kepada manusia yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Ini dia punya sababun nuzul, cerita turun dia tu. Ulama yang dimaksudkan dalam ayat itu Bal'am bin Ba'ura. Tetapi siapa-siapa yang ada perangai Bal'am bin Ba'ura ni terkena juga ayat. Bal'am bin Ba'ura ni siapa dia yang sampai kena label anjing tu? Bukan takbir. Siapa dia ni? Dialah manusia yang abid, kuat ibadat, sehingga Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada Bal'am bin Ba'ura ni. Apa dia kelebihan dia? Dia ini disebut dalam tafsir, dalam riwayat Bani Israel, daripada Bani Israel. Bal'am bin Ba'ura ni, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia dengan sebab kuatnya ibadah dia, warak dia, doa yang keluar daripada mulut dia mustajab. Dia macam sahabat Uwais Al-Qarni, yang Nabi kata kalau hampa jumpa Uwais, hampa minta kat dia doa, sebab doa dia Tuhan tak tolak. Salah seorang yang Tuhan tak pernah tolak doa dia, Bal'am. Orang alim, kuat ibadat, abid, bagus. Tuan-tuan bayangkan doa dia, dia minta Tuhan kabul. Huish, bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Orang A ke? Orang warak. Oleh kerana kelebihan yang Allah bagi pada dia tu, doa mustajab, pemerintah ketika itu minta supaya Bal'am doa ke Allah supaya Nabi Musa sesat. Nabi Musa dengan tentera dia, Ibn Abbas kata dalam kisah tu, sedang berjalan untuk pergi menuju negeri tu, sebab pemerintah ketika itu kufur. Jadi Nabi Musa bawa tentera-tentera dia nak langgar dan nak bunuh raja tu. Raja tu nak guna Bal'am supaya doa Nabi Musa tak jumpa negeri dia. Tentu agak Bal'am terima. Raja tu kata, hang doa supaya Musa tak jumpa tempat kita, sesat pergi ke belah lain, aku himpunkan segala harta yang ada dan kami berikan kepada hang. Bal'am terima tak, tuan-tuan? Ha? Tak terima. Hang buat mai pergi banyak mana pun aku tak akan doa. Gila nak doa bagi Nabi Musa. Aku geng dia. Hang ni kafir, takkan aku nak tolong hang? Harta tak jalan. Raja tak putus asa. Ibn Abbas kata, bukan mestika. Raja kata, tak apa, dia tak makan dengan duit ringgit. Panggil bini dia mai. Bini, kita dengar perkataan elok, bini, isteri. Quran kata innama amwalukum wa auladukum, harta benda dan anak pinak. Dalam ayat yang lain Allah kata wa azwajuhu, dan isteri-isterinya. Isteri. Panggil bini dia. Raja kata, lelaki hang tak mau doa, kami bagi duit kat hang, hang pergi pujuk Bal'am, so doa. Bini dia terima. Bini terima. Balik pergi pujuk Bal'am. Bal'am terima. Terima. Ha? Tuan-tuan agak terima? Dok. Tak terima. Oh, hebat Bal'am, kemah.
bini. Tetapi kata Ibn Abbas, di akhir kisah itu, bila bini dia main pujuk dengan baik, bini ni kalau kita tak jaga tuan-tuan, dia boleh jadi sebab untuk kita masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab, Tuhan cela dia kerana bini dia, Ummu Jamil. Pasal itu bini manusia yang bergelar bini isteri ni sebab untuk suami itu masuk neraka dan syurga. Bini dia pujuk, tak mau, tak apa. Akhirnya bini dia buat apa? Perangai bini dia ni memang ada kat perangai perempuan. Bukan semua, sebahagian. Bini dia buat jual mahal, tak mau bercakap, tak mau masak, sengak, tak peduli buat apa, buat dom ya. Suami bila isteri buat macam tu, tinggalkan mereka. Jangan pujuk, tinggalkan mereka. Melampau. Tak ada istilah pujuk. Kalau benda yang tak betul ya, kan? Kalau benda tak betul, kalau benda betul tapi pujuklah. Kalau benda tak betul, dia minta hak tak betul, tak patut, dia nak merajuk, nak mebal dia kan. Bal'am ni dengan kewarakan dia, dengan kekuatan iman dia kata, bila bini dia kata Ibn Abbas tak mau nak masak, tak mau nak dengar cakap, tak mau nak bercakap dengan dia, buat sengak, buat tak peduli kat dia, pulau dia. Dia kata, apa pasal ni? Hang habaklah hang nak suruh aku buat apa aku buat. Hanya nak buat panggil aku ni. Bini kata, hang doa. Bal'am akhirnya doa. Bal'am doa. Tuan-tuan tengok, kalah dengan seorang wanita. Bal'am angkat tangan pada Allah. Ya Allah, kau sesatkan Musa. Izin Allah berlaku. Pasal itu kita kata tuan-tuan, doa buruk, doa tak elok, Tuhan boleh jadikan benda tu. Tak pelik. Kita minta sesuatu yang buruk, kita minta sesuatu yang haram, kita minta sesuatu yang maksiat, Tuhan izinkan benda tu berlaku. Tak pelik. Doa Bal'am minta Musa sesat, Tuhan izin. Sehingga tentera Musa dan Nabi Musa sesat, tak jumpa tempat Bal'am. Sehingga Nabi Musa angkat tangan pada Allah, doa, Ya Allah, apa dosa kami sampai kami tersesat? Musa merintih pada Tuhan, apa pasal ni? Apa yang telah menyebabkan kami tersesat? Tu dia tuan-tuan, bisa doa Bal'am. Bisa doa Bal'am. Akhirnya apa yang jadi? Kata Ibn Abbas, Bal'am telah kufur di atas sebab doa itu, dan dia mati dalam keadaan terjelih. Bal'am yang asalnya orang yang dekat dengan Allah, sehingga setiap daripada permintaan dan permohonan doa dia Allah makbulkan. Bukan calang-calang orang boleh dapat title ni tuan-tuan, tetapi kematian dia, penutup dia kufur, kafir. Bukan dosa besar. Dia mati di atas kekufuran kepada Allah, daripada manusia yang mustajab doa, mati sebagai orang kafir, mati dalam keadaan yang buruk kerana harta dan perempuan. Kerana apa? Kerana apa? Apa pasal Bal'am jadi lagu ni? Pasal apa? Penutup dia su'ul khatimah. Pasal apa tuan-tuan? Wanita dan harta. Sebab itu Nabi kata tak pelik, yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafir, wa yumsi mu'min wa yusbih kafir. Tak pelik. Nak tukar agama,
nak gadai agama, walaupun cerita ini berkaitan dengan wanita, isteri dia, tetapi bukanlah bermakna lelaki tak boleh jadi sebab untuk wanita masuk syurga. Tapi saya nak ceritanya bagaimana gugur ghabbahnya Bal'am, yang mana asalnya ahli syurga, ghabbah, tersungkur di atas dua perkara, harta dan wanita. Harta dan wanita. Sebab itu hari ini tuan-tuan, tak pelik kita tengok kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang jahanam, hanyut, lingkup kerana harta dan wanita. Wanita dan harta fitnah. Sebab itu kata Nabi, fattaqun nisa, takutilah wanita. Inna awwala fitnah Bani Israel an-nisa. Fitnah yang pertama, ujian yang pertama kepada Bani Israel yang merosakkan mereka adalah wanita. Bukan bermakna wanita tu jahat. Jangan salah faham. Bukan bila kita baca hadis-hadis ni meletakkan wanita di kandang tertuduh, wanita bersalah, wanita jahat, wanita punca. Tak. Kesemuanya balik kepada bagaimana lelaki itu membentuk wanita. Sebab itu Nabi kata wanita daripada tulang min dilang, tulang rusuk laki-laki. Kalau kamu kerah, dia akan patah. Kalau kamu biak, dia akan bengkok. Nabi meletakkan hasil bentuk wanita itu pada laki-laki. Dan Nabi juga sebut fitnah akan muncul dari timur. Timur ni mana? Timur ni merujuk kepada Iraq, belah timur, negeri-negeri belah timur. Jepun, termasuk kita ni pun timur kan? Belah-belah timur. Fitnah ini akan keluar daripada belah timur. Yang peliknya tuan-tuan, timur ni kebanyakannya negara Islam. Jadi tak peliklah banyak pembunuhan, peperangan, gempa bumi, kerosakan berlaku di sebelah timur. Cuba tuan-tuan perhati tengok, benda-benda yang berlaku hari ni, gempa bumi, pembunuhan, peperangan, penyembelihan, itulah ni orang Islam disembelih, dibunuh hari-hari di orang Hia. Tu apa? Burma. Tu orang Islam kita tu pakai tudung lagu kita. Dibunuh. Depa tu tak ada negara yang terima dia. Timur, belah barat kita tak dengar gempa bumi ke apa, sekali-sekala tak. Sebab Nabi sebut akan keluar daripada timur. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar mengatakan Nabi menghadap ke arah timur. Nabi duduk menghadap belah timur, tengok belah timur. Nabi kata, ala inna fitnah ha huna, ala inna fitnah ha huna min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Hadis Bukhari Muslim. Nabi kata kat sahabat-sahabat, fitnah akan keluar daripada sana, fitnah akan keluar daripada sana, fitnah akan keluar daripada sana. Antaranya tanduk syaitan. Daripada sebelah, di sini disebut oleh para ulama, dia akan keluar daripada Iraq. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ulama kita bahas dalam buku ini, daripada arah timur lah berlakunya fitnah. Seperti muka surat 94, munculnya kelompok Khawarij, Syiah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Majusi. Keluar pula Hindu, Buddha, dan ajaran-ajaran ni semua main daripada timur. Cina, Buddha, Hindu main daripada mana tu? Semua itu di sebelah timur. Ajaran-ajaran sesat Pakistan, India pun tu semua main daripada belah timur. Ini salah satu daripada mukjizat Nabi. Dia beritahu sesuatu benda yang tak berlaku lagi, tetapi telah berlaku dan betul apa yang dia bagi tahu. Dan yang seterusnya, fitnah yang kedua, ini fitnah yang paling besar,
pintu fitnah. Muka surat 96. Ini nombor 1. Terbuka pintu ni lah berlakunya fitnah-fitnah yang lain. Ini start dia, permulaan dia. Terbunuhnya Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Inilah pintu fitnah. Fitnah yang pertama, punca pada fitnah-fitnah yang datang. Peperangan Siffin, peperangan Jamal, peperangan Hurrah, Khawarij, perpecahan umat Islam, peperangan umat Islam, munculnya Syiah, munculnya Khawarij, berpecahnya sahabat, berperangnya sahabat, terlibatnya Ummul Mukminin Aisyah. Kesemua itu berlaku setelah pembunuhan Uthman. Mula daripada pembunuhan Uthman sehingga munculnya kerajaan-kerajaan Islam berpecah belah. Hang perintah hang, belah aku perintah aku, hang tuduh hang, aku tuduh aku. Semuanya berlaku dalam kalangan orang Islam, sesama Islam. Nabi dah habaq dekat Sayyidina Uthman benda ni. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Umar berkata, siapakah di kalangan kamu yang mengingati dan menghafal perkataan Nabi berkaitan fitnah? Umar tanya, siapa yang duk ingat Nabi duk cakap tentang fitnah? Huzaifah ibnul Yaman berkata, aku manusia yang paling hafal apa yang Nabi bercakap. Huzaifah kata, aku. Umar kata, kemari kau, beritahu kami fitnah seorang lelaki yang ada pada keluarganya, hartanya, tetangganya boleh ditutup dengan salat, sedekah, amal ma'ruf nahi munkar. Umar kata, bukan yang ni aku nak dengar, tetapi gelombang yang besar, fitnah yang besar. Macam mana gelombang lautan, fitnah yang akan menyebabkan berlakunya benda yang besar dalam hidup orang Islam. Maka kata Huzaifah, wahai Amirul Mukminin, hal ini tidak akan berlaku bagi engkau. Sesungguhnya engkau adalah penutup kepada fitnah ini. Bila Umar tanya fitnah yang paling besar, Huzaifah kata, hang jangan bimbang Umar, sebab selama mana ada hang, benda ni tak akan berlaku. Betul ya tuan-tuan? Sebab benda ni berlaku pada zaman Uthman. Matinya Umar, diangkatnya Uthman, bermulalah pintu fitnah. Huzaifah kata, Nabi sebut Umar yang akan tutup pintu ini dan Uthman yang akan buka. Bukan Uthman tu punca dia, tetapi fitnah. Kita duk kata fitnah. Saya duk bisa salah faham pula Uthman jahat. Kacau pula. Maknanya bukan Uthman tu yang salah, tetapi fitnah. Fitnah ni benda yang tak betul, yang dituduh terhadap Uthman, yang menyebabkan berlakunya fitnah. Kemudian Umar bertanya, sekiranya aku yang menutup pintu itu, adakah pintu itu akan dibuka atau dirosakkan? Maknanya adakah fitnah itu akan terbuka? Maka kata Huzaifah, tidak, pintu itu tidak akan dibuka, tetapi akan dirosakkan. Pintu itu pantas sehingga tak mungkin ditutup. Betul ya tuan-tuan? Bermula daripada pembunuhan Uthman, fitnah pada orang Islam tak berhenti sampai hari ini. Peperangan antara Syiah dan Ahli Sunnah di Iraq, di Syria, sampai hari ini, yang kedua-duanya mengaku Islam, itu bermula daripada fitnah Uthman. Kita tengok sikit berkaitan dengan kisah pembunuhan Sayyidina Uthman. Apa yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan pembunuhan Uthman. Kalau kita baca tuan-tuan, memang menyentuh hati kita. Bagaimana seorang pemimpin khalifah dibunuh ketika itu. Ceritanya secara ringkas,
Kita nak jimatkan masa. Apabila Umar meninggal, Sayyidina Uthman dilantik menggantikan Umar menjadi khalifah yang ketiga. Masa Umar terkenal dengan ketegasan, dan tak ada orang yang berani untuk bercakap benda yang tak betul, kerana Umar orang yang strict. Apabila naiknya Uthman, sebagaimana yang diketahui, dia orang yang cukup lembut, orang baik. Musuh Islam melihat kelemahan yang ada pada Sayyidina Uthman. Antara yang mengambil peluang ini, pengasas ajaran Syiah, Abdullah ibn Saba, yang terkenal dengan gelaran Ibnu Sauda, anak hitam, yang asalnya adalah orang Yahudi berketurunan Negro. Dia masuk ke dalam Islam bertujuan untuk menyebarkan fitnah. Antara benda yang dia lontarkan dalam masyarakat orang Islam, mempertikaikan pemerintahan Sayyidina Uthman. Dalam buku sejarah kita banyak juga, masih lagi diambil cerita-cerita ni. Kononnya Uthman melantik adik-beradik dia sebagai pemimpin, atau dalam istilah kita lah ni, dia pakai bahasa tu apa? Bukan kroni, ni ada satu lagi, kronisme tu betul dah. Adik-beradik ni, nepotisme. Sempena mengambil nama Napoleon Bonaparte, yang dia lantik adik-beradik dia sebab dia tak percaya ke orang lain. Orang lain nanti bunuh dia. Pak menakan dia jadi menteri, mak menakan dia menteri keuangan, anak dia menteri pertahanan, sepupu dia menteri dalam negeri, semua ni kaum kerabat dia. Itu diamalkan di Korea Utara. Kalau tuan-tuan tengok pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, semua yang duk keliling kelalang dia tu semua pok-pok kaum keluarga dia. Tapi lah kali dia pun tembak pak menakan dia. Dengar kata dengan kuasa ni, dia tak kira pak menakan tak pak menakan. Dia bunuh habis keluarga pak menakan dia, cerah. Dia tuduh Uthman mengamalkan kronisme, lantik kau ni, semua yang dia lantik tu adalah kaum kerabat dia. Dan orang yang paling besar dia buat contoh siapa dia? Muawiyah. Muawiyah dengan Uthman ni adik-beradik. Dan Muawiyah ketika Uthman itu dia jadi khalifah, dia adalah gubernur di Syam. Tengok Muawiyah adik-beradik dia lantik jadi gubernur di Syam. Dia bawa cerita ni. Tengok. Kata-kata habis semua dia bagi ke adik-beradik dia. Ini fitnah. Dan Uthman ketika itu tak mampu nak jawab. Bukan tak mampu nak jawab lagu mana. Cerita ni disebar di luar Madinah, di Iraq, di Syam. Dia kata ceruk. Kan zaman Umar punya negara lueh, Islam tu lueh. Mai Uthman dia naik tu dek selesa lah. Islam Umar dah tinggal tu cukup elok. Bukan dulu ada TV3 siaran langsung titah ucapan Amirul Mukminin Sayyidina Uthman. Ni aku duk dengar kata orang duk fitnah aku ni. TV1, TV2, TV3 semua estro, tak boleh buka channel lain lah, semua keluar muka Uthman menjawab fitnah kata lantik ni. Uthman jawab. Uthman kata, hampa tuduh aku lantik adik-beradik aku. Hampa duk kata Muawiyah adik-beradik aku lantik gubernur di Syam. Hampa tak ingat ke siapa yang lantik dia? Bukan aku, Umar. Dalam sejarah yang lantik Muawiyah bukan Uthman, tapi Umar. Cuma Uthman bila naik, dia tak lucutkan jawatan Muawiyah sebab Muawiyah memang layak untuk pegang jawatan tu. Bukan dia lantik, Umar lantik. Dan bila dia pegang jawatan, dia tak tukar sebab Muawiyah okey nak tukar buat apa. Tapi bukan dia yang lantik, itu fakta. Tetapi itu namanya fitnah. Apa kata aku lantik adik-beradik? Bukan aku lantik, Umar lantik.
fitnah ini berlaku dalam masyarakat, timbulnya kebencian. Dan akhirnya apabila jarum ini sudah tak dapat lagi untuk ditahan, berita-berita bohong telah mula dipercayai, tersebar. Lah ni tuan-tuan, orang tembok SMS satu, duduk dalam kuliah kita ni, tembok keluar mai, orang luar dah tahu. Kita kuliah di titik bandar sampai di Sabah. Lah, kalau dulu surat menyurat. Kawan tu tuduh hari ni, mungkin bulan depan baru sampai penjelasan. Betul tak? Tuan-tuan faham tak? Orang tuduh Uthman buat lagu ni, dia tulis surat jawab. Sementara surat dia nak sampai tu, berapa ramai dah yang makan cerita tu. Dipendekkan cerita lagi tuan-tuan, kelompok-kelompok yang termakan dengan fitnah ini keluar beramai-ramai kepung rumah Sayyidina Osman. Depa kepung. Bila depa kepung rumah Sayyidina Osman ni, apa yang berlaku? Depa halang daripada ayak dan makanan masuk. Depa tak bagi dia orang masuk. Sahabat-sahabat lain yang dengar rumah Osman dan depa kepung tu betul bila? Depa kepung pun timing KA. Bila yang depa kepung musim haji. Cantik dia punya perancangan tu. Pemberontak Khawarij. Ini muncul Khawarij. Depa keluar ramai-ramai kepung rumah Sayyidina Osman ketika umat Islam berkumpul di Mekah untuk tunai haji, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun keluar pergi buat. Sahabat-sahabat besar Zubair ibn al-Awwam pun semua depa pergi buat haji. Yang tinggal berapa orang ya? Cantik. Dan maknanya ketika mana depa serang Osman tu, tak ada siapa nak boleh tolong dia. Mailah beberapa orang sahabat duduk di rumah Osman nak bertahan dia. Pasal ni pemberontak duk tunggu masa nak masuk, penuh keliling tu. Yang lain duk pergi buat haji. Tuan-tuan, bukan boleh telefon dan berterbang balik mai. Berita sampai pun lepas Osman dibunuh, baru berita sampai. Apa yang Osman buat? Allahu Akbar tuan-tuan. Manusia yang dia letakkan kepentingan agama lebih daripada kepentingan. Dia kata hampa sarung pedang. Orang yang main nak pertahan dia ni, nak tolong dia ni, hampa balik di rumah hampa. Aku tak mau ada manusia yang mati kerana Osman. Allah. Kalau kita, hampa pergi ke depan, hampa pergi ke depan. Hampa jawab mana aku nak keluar ni. Kita lari terbang dulu. Osman kata hampa balik. Bukan sahabat tak mau pertahan, tetapi Osman suruh balik. Sebab Osman ni Nabi dah habaq dia akan mati syahid. Dan Nabi dah bagi tahu dekat Osman akan keluar puak Khawarij yang Tuhan laknat, yang akan cabut pakaian yang Allah Ta'ala berikan pada hang. Lantikkan dia sebagai khalifah itu adalah kurniaan Allah. Dan Nabi pesan kepada Uthman, jangan letak jawatan. Nabi kata hang jangan londeh baju yang Tuhan pakaikan untuk hang. Nabi habaq dah akan ada orang main runtut hang letak jawatan, hang jangan letak. Pasal itu dia tak letak. Kita kata apa Uthman letaklah, duk kalut gila kuasa. Bukanlah gula. Osman tak ada kepentingan, dia pun tak mau. Cuma Nabi larang, jangan letak, hang pertahan. Dia suruh sahabat pergi balik. Apa pergi balik? Apa nak jadi? Tuan-tuan, hari itu Osman tengah puasa, dan pada malam dia nak dibunuh itu dia bermimpi Umar, Abu Bakar dan Nabi. Ini mimpi betul Pasal apa dia mimpi betul? Dia duduk dengan Nabi, dia kenal lah muka Nabi. Yang masalah lah ni, mengaku mimpi Nabi tak konti. Yang setengah ada ustaz kata, kita kemarin dahsyat ni, dia mengaku dalam video dah, kita dalam kuliah kita telah diziarahi oleh Rasulullah. Bersalawat kita, bersalawat. Nabi main melawat sekolah dia. Dan Nabi tak duduk depan, Nabi duduk di pintu luar. Hebat Nabi mendengar kuliah tu. Padan-padan nak mengaku. Kalau saya boleh. Tuan-tuan, kita rasa sejuk lah ni.
bersama dengan kita Rasulullah. Selawat tuan, selawat. Oh, hebat Nabi. Dia tak tahu Nabi mai ikut jalan batas ban kot ni, dah masuk buat temu, tak tahu. Ngarut. Hidup mengaku Nabi mai. Zaman sahabat tuan-tuan, sahabat besar, tak ada siapa pun yang mengaku Nabi mai. Sebab tu kita bukan tak bagi orang marhaban qasidah apa, tapi dalam marhaban qasidah itu ada kata-kata yang berunsur khurafat. Marhaban ya jaddal Husain, marhaban ya jaddal Husaini. Ketika dia duduk marhaban tu, tuan-tuan dengar? Kami tak dengar ustaz, kami duk syok ni. Dengar duk syok, faham makna tu. Dia kata marhaban ya jaddal Husaini, selamat datang wahai datuk kepada dua Hasan dan Husain. Siapa dia? Tok Wan Hasan Husain. Sebab kata selamat datang Tok Wan Hasan Husain. Pasal tu dia pun mangkit. Waktu dia pun mangkit tu pasal apa? Nabi mai. Pasal itu bila marhaban ni, kita jangan duk pergi Mekah Madinah, kita tunggu Nabi nak mai. Nak ebas ke apa tak tahu. Dalam zikir tu dia bermangkit. Mangkit itu kepercayaan bahawa Nabi bersama dalam majlis itu. Benda ni jelas syirik. Lepas itu kita tak bagi marhaban qasidah. Bukan kita gila babi nak tak bagi. Ada pula tu imam satu masjid dalam negeri Perlis, ceramah dalam masjid, dia kata kita tak bagi selawat, tunggulah balak. Balak akan turun pasal kita tak bagi majlis ni. Kita kalau duk ada dalam majlis tu, kita mangkit sedah. Kita memang mangkit tuan-tuan. Kita nak kata ni, hang ni cakap bagi cerdik sikit ya. Hang kata kalau kita halang balak turun. Perlis ni berapa puluh tahun dah tak pernah buat majlis sambut Maulid, balak tak turun pun. Tapi negeri-negeri yang tiap-tiap tahun sambut, berpuluh balak turun. Hang habaq temik sikit. Betul tuan-tuan? Tak, tuan-tuan ni berani tak berani ni? Janganlah lagu tu. Bermak dah bermak. Tak ada bermak pula ni. Parlimen kita. Tuan-tuan, negeri-negeri yang duk sambut Maulid bertahun-tahun, balak turun tak? Kuantan banjir. Kuantan banjir. Sambut tak Maulid? Kelantan banjir. Johor banjir. Sambut tak Maulid? Dia kata kalau kita tak sambut Maulid, balak turun. Tempat lain sambut Maulid, balak turun. Mesir sambut Maulid, Syria sambut Maulid, balak tak? Saudi sambut Maulid tak? Saudi tak sambut, balak. Bodoh. Kena kali. Okey. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, azan. Dia tak boleh pergi tu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di sini ada beberapa soalan, kita ambil yang ringkas untuk kita jawab. Pertama, bagaimana mengenal hadis sama ada sahih ataupun tidak? Nak kenal hadis sahih dengan palsu, hadis maudhu', dia bukan kerja yang senang. Dia tak ada cara yang mudah. Cuma kerja nak mengenal yang sahih dan palsu ni adalah tugas orang-orang yang memang ada keahlian, ada ilmu, ulama lah. Dia boleh lihat dari banyak sudut lah. Ciri-ciri hadis sahih bersambung sanadnya, tidak ada kecacatan yang tersembunyi, perawi yang siqah. Ini semua dinilai oleh ulama. Kita orang awam agak susah untuk nak kenal. Cuma langkah yang boleh kita buat sebagai orang awam, saya dan tuan-tuan, kita senang ya. Pertama, kita beli kitab-kitab yang sudah dihimpunkan hadis-hadis sahih, seperti Sahih Al-Bukhari. Semua yang ada dalam kitab ini sudah diperiksa dan diputuskan sahih. Jadi maknanya dalam Sahih Bukhari, semua hadis-hadis yang ada dalam tu kesemuanya sahih. Jadi kita tak perlu nak cek, tak perlu nak semak, tak perlu nak kata apa ni, susah payah, tak perlu. Yang kedua, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Dua kitab ni, hadis-hadis yang ada dalamnya 100% sahih. Tidak ada pertikaian di kalangan ulama. Sebab
Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, penulis kitab-kitab ni, bila mereka nak masukkan dalam kitab mereka, mereka dah periksa dan cek bagi pihak kita. Kitab-kitab lain tidak 100% sahih. Yang ada dalam hadis ni Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Banyak kitab hadis ni belunggu kan. Dihimpunkan Mustadrak ala Sahihain oleh Al-Hakim. Banyak kitab-kitab ni. Cuma bagi kita penuntut ilmu, bila kita jumpa hadis-hadis selain daripada Bukhari, selain daripada Muslim, untuk nak menyelamatkan kita daripada terambil hadis yang lemah dan palsu, bertanya kepada mereka yang ahli dalam bidangnya. Itu cara yang paling mudah. Sebab kalau kita nak tengok dan kita nak nilai sendiri, ni bukan kerja yang kita boleh buat. Itu cara dia. Telefon, bertanya, macam ada satu SMS tanya hadis tentang menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Hadis ini palsu, tidak benar. Palsu. Buat penat ni aku main mengaji, tak boleh apa. Tuan-tuan, hadis ni saja yang tak betul, tak benar. Berlambak lagi hadis-hadis yang sahih tentang kelebihan majlis ilmu, seperti hadis menuntut ilmu jalan menuju syurga, menuntut ilmu wajib ke atas orang Islam, orang yang berada dalam majlis ilmu berada dalam taman-taman syurga, didoakan oleh para malaikat, ditulis nama-namanya dan akan disebut oleh Allah di hadapan makhluk yang ramai. Kalau kita nak baca tentang hadis kelebihan menuntut ilmu yang sahih, banyak. Beli Sahih Bukhari tu, ada satu kitab berkaitan dengan ilmu. Dalam tu ada tentang anjuran menuntut ilmu, kepentingan menuntut ilmu, kelebihan orang menuntut ilmu. Sahih. Tak perlulah kita nak buat main hadis-hadis palsu menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, daripada buayan hingga Leng Lahak. Itu semua hadis yang tidak benar, tidak sahih. Itu cara nak kenal lah. Tapi jaga-jaga hari ni ada orang yang dah pandai berbohong. Hadis yang tak ada dalam Bukhari pun dia kata ada dalam Bukhari. Bukhari mana kita tak tahu kan? Mukhtar Bukhari ke? Waktu kita tahu dah tak tulis hadis, nego kan? Banyak juga hadis-hadis palsu dalam bukan palsu dalam Bukhari, palsu tapi disandarkan kepada. Sebab apa? Sebab salah masyarakat juga. Bukhari, Bukhari. Muslim, Muslim. Nak cek, tak ada. Kan? Terima. Mai ustaz tu kata ada hadis, ada hadis. Ini masalah. Berkaitan dengan bilangan rakaat duha dan cara melakukannya. Ini panjang sikit lah. Bilangan yang paling banyak tentang salat duha ini disebut dalam hadis yang sahih 12 rakaat. 12 rakaat. Dia paling sikit salat sunat ni 2. Witir tak masuk. Witir ni dia special case. Tapi salat ni paling sikit 2. Bawah pada 2 tak ada kan? Jadi sebab tu Nabi kata salatul laili wan nahar masna. Orang yang tak ada kerja, pencin ataupun kerja tak sibuk banyak masa, buatlah duha. Jangan lupa, jangan tinggalkan. Duha ni masa dia panjang. Bermula daripada terbitnya matahari setinggi galah atau sepanjang panah, lebih kurang 7:40 kot matahari dah naik kan. Sebelum tu tak boleh semayang sebab matahari mula nak naik. Lepas naik sikit boleh semayang. Yang kita panggil dengan waktu syuruk. Waktu syuruk tu mayang apa ustaz? Kata Ibn Abbas, semayang duha yang dibuat paling awal nama dia syuruk. Syuruk ni semayang duha awal. Tu nama syuruk. Okey, maknanya bila syuruk tu kita dah boleh semayang duha. Dia habis bila ustaz? Last, tutup. Masuknya zuhur. Masa dia lama. 12 rakaat.
Paling sikit 2. Dan Nabi biasa buat 4. Juga pernah dengan 1 salam, 4 dengan 2 salam. Dua-dua Nabi pernah buat. Dan kita boleh divide, bahagikan. Pagi kita buat 2, pi merkit, bersiang ikan, buh garang kunyit, nak goreng awal lagi, buh dalam ti air, ambil wudu, buat pula 4. Lepas tu goreng ikan, tengah hari goreng, masak nasi hidang, laki tak balik lagi, buat lagi 2. Kita pecah lagu tu, kan? Jangan buat satu, saat ni sambung pula satu, tu tak boleh. Dia paling sikit 2. Kan? Maknanya 12 tu bukan sekaligus kena masuk, tutup pintu, boboh gantung depan pintu, jangan ganggu sedang duha. Bila dia ni 12, dah bukan lagu tu. Maknanya dia boleh pecah 2. Tempoh masa dia panjang. Macam kita sembahyang malam, habis isyak kita dah boleh buat dah. Kita buat apa? Nak buat apa dulu? Buat witir dulu. Kalau tak mau buat witir dulu, buat taubat. Buat sembahyang mutlak pun tak apa, buat 2. Lena mangkit, buat lagi 2. Kan? Jangan mangkit buat duha. Mangkit buat 2 lain cerita lah. Kita pecah-pecahkan. Bukan makna kita buat seterus. Dia dalam tempoh masa yang diberikan. Waktunya setelah matahari naik sepanjang galah bayang dia tu, sehinggalah tergelincirnya matahari zuhur. 12 rakaat. Boleh buat 2 dengan 1 salam atau 4 dengan 1 salam. Kedua-duanya ada di dalam hadis dan disebut oleh Nabi SAW. Kelebihan duha, dimurahkan rezeki, diberikan cahaya esok pada hari kiamat. Dan setiap daripada anggota tubuh badan kita ni, sekali kita buat duha, setiap ruas tangan kita ni, kaki kita, ditulis pahala zikir kepada Allah. Duha ni sunnah dalam Islam. Apa nak baca? Ma tayassara minal Quran, apa yang mudah bagi kamu. Wadduha, syamsi wadduha, apa-apa surah yang kita boleh hafal lah, kan? Itulah duha di awal waktu. Isyraq dengan syuruk itu sama. Isyraq dan syuruk adalah duha di awal waktu. Definisi ini siapa yang hafal? Orang bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah itu syuruk? Ibnu Abbas kata, salat duha yang kamu buat pada awal waktunya. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Malam ni kita kena balik awal. Tak ada makan, nak cari sendiri. Mudah-mudahan Allah rahmat kita, Allah berkati kita. Terlebih tu kurang itu kita minta maaf. Ada benda-benda yang kita tersilap, terkasap, terdosa, akan diampunkan oleh Allah, kata Nabi, apabila sebelum kita berpisah kita membaca kafaratul majlis. Nabi kata, mana-mana kumpulan manusia yang mereka berhimpun, di mana aja, di kedai kopi, di mana apa semua, kita berhimpun, kita bercakap. Dalam percakapan kita tuan-tuan mengandungi unsur dosa, mengata, bohong, tergelak derah, tak apa semua itu ditutup atau dikafarah dengan tasbih subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.